Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Ayah Hitam. Puan Yang di-Pertua, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Orang beriman pasti ke syurga. Mohon jawapan soalan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-Pertua, saya juga nak ucapkan Ramadan Karim kepada muslimin muslimat. Untuk rakan saya dari Ayah Hitam, kerajaan telah bersetuju untuk tujuan meminda Perlembagaan Persekutuan bersabit tentang kewarganegaraan ini dengan pertamanya menubuhkan jawatankuasa kabinet. Yang itu saya mempengusikannya dan keahliannya termasuk Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, dan Menteri Luar Negeri. Jemaah Menteri juga bersetuju di sana akan juga terbentuk jawatankuasa teknikal. Ini akan dipengusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan ada keanggotaannya. Baik. Keputusan ini dibuat pada 17 Februari tahun ini. Serentak daripada situ, jawatankuasa ini telah pun mengadakan pelbagai perbincangan dalaman dan kita jangkakan mereka akan memerlukan 6 bulan. Bermaksud September tahun ini kita akan dapat membentangkannya. Pembentangannya begini ya. Jawatankuasa teknikal kepada jawatankuasa kabinet, jawatankuasa kabinet kepada jemaah menteri. Ayah Hitam faham dari segi susul galurnya. Dan jika semuanya berjalan dengan persetujuan, maka kita akan persembahkan kepada Majlis Raja-Raja kerana Perlembagaan Persekutuan menghendaki perkara yang membabitkan pindaan perlembagaan mengenai warga negara, maka hal itu hendaklah dipersembahkan, disetujui oleh Majlis Raja-Raja. Jadi dari segi flow-nya sangat jelas, dari segi hasilnya juga sedang kita bincangkan dan kita muktamadkan. KDN juga berhasrat pembentangan mengenai tajuk ini kepada semua ahli parlimen kita akan buat. Kita juga akan adakan sesi engagement dengan izin dengan semua pihak yang berkepentingan. Jadi bukan saja dari perspektif kerajaan melalui jawatankuasa teknikal, jawatankuasa kabinet, tetapi juga pelbagai pihak yang berkepentingan. Dan saya optimis hal ini akan dapat kita sempurnakan mengikut jadual. Terima kasih. Yang Berhormat Ayah Hitam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberi jawapan yang agak jelas. Saya ucapkan tahniah ke atas komitmen kerajaan untuk kita nak membuat pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan, yang mana ini isu agak penting. Saya dapati jawapan daripada Yang Berhormat tadi agak sama juga dengan kabinet dahulu, di mana satu jawatankuasa ditepukan, cuba dari segi keanggotaan dimasukkan Menteri JPM bahagian Sabah dan Sarawak, dan juga ada menteri baru iaitu daripada Menteri Luar dimasukkan. Jadi satu perkara yang baik. Ya, betul, dia perlu dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja kerana ini soal kewarganegaraan. Soalan saya ialah, ini merupakan satu isu yang sangat penting kepada kaum wanita, yang mana ini memberi gender equality. Dan perkara ini agak mendesak. Dan diberi tempoh 6 bulan, maka saya nak bertanya, sekiranya pindaan dapat berkuat kuasa, adakah permohonan secara case by case ataupun akan diperturunkan kuasa oleh menteri pada pengarah untuk menguruskan setelah pindaan itu dibuat? Terima kasih. Terima kasih. Benar. Idea asal kepada penubuhan jawatankuasa ini, Tuk Speaker, adalah kerana kerajaan respon kepada satu kes mahkamah, kes Surani Kempe, yang mewakili sejumlah ibu dan anak-anak kerana
ibu rakyat Malaysia berkahwin warga asing, anak lahir di luar negara. Peruntukan undang-undang sekarang, anak itu akan ikut warga negara bapaknya. Sebab itu mereka minta supaya warga negara melalui kuat kuasa undang-undang, iaitu perkara 14. Jadi Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan masing-masing telah buat keputusan seperti kita sedia maklum. Tapi di sini tempat kita mengubah undang-undang. Kerana itu, bila ditanya oleh Air Hitam tadi, apakah nanti kalau sudah lulus dan diwartakan, apakah ianya secara permohonan case by case, ataupun secara retrospektif, ataupun kita nak letakkan satu garis sebab dia sekarang ini, Jawatankuasa mengesan bahawa dia ada beberapa kesan daripada keputusan itu. Ya. Warga negara ni satu benda yang sangat besar. Bila seorang itu dapat taraf warga negara, negara itu bertanggungjawab melindungi dia dalam segala hal. Dan dia pula akan punya tanggungjawab kepada negaranya. Kerana itu, saya bagi contoh, apakah pemakaiannya harus secara retrospektif andai kata kita lulus. Misalnya, ya, seorang anak yang lahir di luar negara, ibu rakyat Malaysia ini, dia juga sudah pun memegang warga negara bapanya. Manakala ibunya memohon di mahkamah kita dan kita telah pindah perlembagaan, kalau kita beri secara automatik, bermaksud dia ada dua warga negara. Okey, ya. Dari sudut persamaan gender, ya, perkara 8/2 Perlembagaan Persekutuan itu tentang persamaan gender. Dan itu asas mahkamah buat keputusan di peringkat Mahkamah Tinggi yang memenangkan Suryani. Ya. Tapi kerana undang-undang negara kita juga tidak mengiktiraf dual citizenship dengan izin. Perkara 24 dan 25. Hal-hal ini mesti kita harmonikan sebelum kita membuat keputusan besar. Iaitu lulus di sini, lulus Dewan Negara, wartakan setelah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Dari sudut praktisnya itu, kita akan bentang, kita akan debat di sini dan ahli-ahli yang parlimen akan memberi panduan dan hala tuju. Sebab ini melibatkan sekalian rakyat negara kita. Di satu sisi kita tak mengiktiraf dual citizenship, sekali kita pindah ini dia buka satu ruang dan bagaimanakah isu itu nak kita harmonikan. Sebab itu pindahan ini bukan hanya terkait jadual 2 berkaitan dengan nak memasukkan bahawa ibu atau bapa salah satu. Sekarang ni cuma bapa. Jadi, kalau kita pindah itu nanti, kita juga harus melihat ikhtiar sekarang adalah memindah keseluruhan bahagian 3 yang berkait dengan isu warga negara di bawah perkara 14, 15, 16, 19 dan 30. Jadi, saya mengambil peluang ini, Ketua, untuk maklumkan bahawa progresnya bagus dari segi pemakaiannya nanti. Kita akan bentangkan untuk mendapat input seluas mungkin daripada ahli-ahli parlimen. Terima kasih.